Pada 25 Disember 1999, Along Kumpulan Spoon telah pun dibunuh. Pada 26 Disember 1999, iaitu sehari selepas kejadian, tanpa mengetahui nasib malang yang menimpa anaknya, bapa Along telah menjemput tertuduh ataupun pembunuh Along ke rumahnya untuk berbuka puasa. Sewaktu berbuka puasa, bapa Along ada meminta agar tertuduh mencari Along kerana tertuduh adalah merupakan seorang polis. Bayangkan perasaan bapanya yang duduk semeja tanpa mengetahui anaknya telah pun mati di tangan tertuduh. Nak tahu lanjut, saksikan video ini, subscribe kepada channel kami. Ini adalah merupakan rentetan kisah pembunuhan Along yang dilaporkan di mahkamah. Along Spoon atau nama sebenarnya Syabi'ul Malik telah pun ditemui mati. Apakah cerita yang berlaku di sebalik kisah Along ini? Kita flashback semula pada kejadian. Pada waktu pembunuhan, Along dan juga kumpulannya berada di kemuncak populariti. Mereka terkenal dengan lagu Rindu Serindu-Rindunya. Along bernaung di bawah syarikat Live Record. Dalam syarikat ini, Sarina Ali adalah merupakan head of promoter bagi artis-artis baru. Sarina Ali mempunyai seorang suami, iaitu tertuduh di dalam kes ini. Apa yang terjadi di dalam kes ini semuanya dikatakan gara-gara cemburu. Jadi, apa yang berlaku pada hari kejadian tersebut? Pada 25 Disember 1999, tertuduh telah mengajak rakannya iaitu Lance Corporal yang merupakan saksi ke-13 ataupun saya akan sebut sebagai SP13 untuk pergi ke kawasan rumah Along dan mengintip mereka. Sebenarnya sebelum 25 Disember, tertuduh pernah meminta SP13 untuk mengintip isterinya dan Along. Dan kerana rasa tidak percaya, sekali lagi tertuduh telah membawa SP13 untuk pergi ke kawasan rumah Along. Dan sewaktu mereka tunggu di dalam kereta jenis Proton Saga di Jalan Pandan, kelihatan isterinya menemui Along dan mereka beredar. Selepas satu masa, mereka telah kembali semula. Pada ketika itu, adik Along yang baru selesai menggunakan pondok telefon telah melintasi kereta Along dan mereka sempat berbual. Along telah menyerahkan kad raya dan beberapa surat kepada adiknya. Adiknya ada melihat tertuduh iaitu Muhammad Yaakob di dalam kereta jenis Proton Saga. Dan adik Along ada menyatakan kepada Along, di sana ada orang ini kerana adik Along kenal Muhammad Yaakob. Dan seterusnya, Along berdiam diri dan adiknya telah beredar. Kereta Along juga beredar dari kawasan itu. Kelihatan kereta Proton Saga tadi telah mengepori kereta Along. Dan itu adalah merupakan kali terakhir adiknya bertemu dengan Along. Jadi kita lihat kepada keterangan di mahkamah daripada SP13, Lance Corporal yang merupakan kawan tertuduh yang menemani tertuduh pada malam kejadian. Pada malam kejadian, mengikut SP13, dia menemani tertuduh kerana tertuduh mengatakan dia mengesyaki isterinya mempunyai hubungan dengan Along. Mereka telah bertemu dan telah membeli makanan, kemudian mereka kembali ke kawasan rumah Along dan kelihatan kereta Along di sana. Dan kata tertuduh menceritakan masalah yang dihadapi selepas melihat isterinya beredar meninggalkan Along. Mereka telah mengekori kereta Along dan kemudian SP13 menghentikan kereta. Tertuduh telah membawa Along masuk ke dalam kereta. SP13 kemudian memandu kereta itu menyusuri jalan istana. Sewaktu di dalam kereta, kata SP13, tertuduh berulang kali bertanya berkenaan hubungan antara Along dan juga isterinya, tetapi tiada jawapan yang diberikan oleh Along. SP13 mendapati keretanya hampir habis minyak dan memaklumkan kepada tertuduh
Tertuduh meminta agar SP13 pergi mengisikan minyak dan meninggalkan dia juga Along di situ. SP13 menurut arahan tertuduh dan telah pergi mengisi minyak. Tidak berapa lama kemudian SP13 telah datang dan mengambil semula tertuduh serta Along. Sewaktu dalam perjalanan, SP13 sekali lagi mendengar tertuduh bertanyakan kepada Along berkenaan dengan hubungan dia dan isterinya. SP13 juga mendengar tertuduh telah memukul Along di kepala. Kemudian, perjalanan diteruskan melalui jalan istana dan terus ke highway KL Seremban. Atas permintaan tertuduh telah meminta SP13 untuk meninggalkan Along dan juga dirinya di kilometer 28 Jalan Kelawang Genting, Peras Jelebu pada pukul 12.50 pagi. Kemudian SP13 diminta oleh tertuduh untuk datang semula mengambilnya. SP13 beredar dan itu adalah kali terakhir SP13 melihat Along. SP13 tidak tahu apa yang berlaku pada Along apabila dia mengambil tertuduh. Tanya SP13 kepada tertuduh, di mana Along? Katanya biarkan saja dia di sana dan mereka beredar dari sana. Kita lihat pula bagaimana keadaan Along dan keluarganya. Pada 26 hari bulan Disember masih juga Along tidak ditemui. Segala percubaan untuk menghubungi Along gagal. Kemudian bapanya telah merasa tidak sedap hati dan telah mengajak Salina Ali yang merupakan head of promoter serta suaminya untuk datang ke rumah kerana adik kepada Along ada menyatakan pada malam itu dia lihat Muhammad Yaakob berada di dalam kereta Proton Saga dan kereta itu telah mengekori Along. Dan sewaktu berbuka puasa, bapa Along ada bertanya. Dikatakan bahawa tertuduh adalah orang terakhir yang kelihatan bersama dengan Along. Tetapi tertuduh menafikannya dan bapa Along meminta pertolongan tertuduh untuk mencari anaknya. Jawab tertuduh kata dia akan mengusahakannya. Kemudian pada malam tersebut juga bapa Along telah membuat satu laporan polis. Secara kesimpulannya di dalam laporan polis ini menceritakan kali terakhir di mana adik Along melihat Along dan juga ada sebuah kereta Proton Saga yang sedang memerhatikan Along dan adiknya kenal siapa di dalam kereta Proton Saga itu dan selepas adiknya beredar, kereta itu mengikuti kereta Along yang beredar. Daripada laporan polis ini dapat disahkan orang yang terakhir bersama dengan Along adalah tertuduh dan tertuduh telah ditahan untuk siasatan. Di dalam proses siasatan, tertuduh sendiri mengakui di mana dia telah meletakkan mayat Along. Dan hasil daripada siasatan polis telah membawa tertuduh ke tempat kejadian. Satu mayat lelaki dijumpai di dalam guni. Keadaan mayat itu berikat dan hasil forensik mengesahkan kematian adalah disebabkan oleh jerutan. Terdapat juga kesan tulang patah di bahagian tertentu dan juga luka dalaman pada mayat itu. Waktu mayat ditemui, mayat tidak dapat dicamkan kerana keadaan mayat yang kembung. Namun demikian, DNA telah mengesahkan mayat adalah merupakan anak kepada SP7 dan juga SP8, iaitu bapa dan ibu kepada Along. Forensik juga telah mengesahkan rekod perubatan gigi ianya adalah milik Along. Oleh yang demikian, diputuskan bahawa mayat yang telah ditemui adalah mayat Along. Kes ini telah dibawa ke mahkamah di bawah Seksyen 302 bagi pembunuhan. Pendakwa raya telah mengemukakan kes mereka di dalam kes ini berdasarkan daripada rentetan cerita dan motif pembunuhan iaitu cemburu. Di mahkamah memandangkan tidak ada kesan DNA milik tertuduh dan juga tidak ada senjata yang ditemui di dalam kes ini, maka mahkamah telah membuat keputusan berdasarkan circumstantial evidence ataupun kita panggil bukti keadaan. Bagaimana pula pembelaan daripada tertuduh? Adakah dia mengakui dia telah membunuh Along?
Ini adalah versi daripada tertuduh pula. Pada hari kejadian, kata tertuduh iaitu Muhammad Yaakob memang benar dia ada memanggil SP13 yang merupakan seorang rakannya untuk mengintip isterinya kerana rasa syak wasangka berkenaan dengan hubungan curang di antara mereka berdua. Kemudian, tertuduh telah membawa Alung naik dalam kereta. Di dalam kereta tersebut berlaku soal siasat di antara tertuduh dan juga Alung. Namun, Alung tidak mengakui mempunyai sebarang hubungan di antara Alung dan juga isterinya. Dan katanya apabila tiba di kilometer 28, mereka menghentikan kenderaan kerana Alung ingin membuang air kecil. Apabila ada di kilometer 28 tersebut, Alung telah turun ditemani oleh tertuduh manakala SP13 telah beredar. Kata tertuduh juga segala pemanduan oleh SP13 ini bukanlah oleh arahan tertuduh, tetapi SP13 sendiri yang memandai-mandai membawa kereta. Kemudian setelah SP13 beredar, kata tertuduh mereka telah duduk di kawasan itu sambil bersembang. Sekali lagi, tertuduh bertanya kepada Alung, apakah hubungan dia dan isterinya? Jawab Alung, mereka sekadar mempunyai hubungan kakak dan adik. Dan akibat tekanan daripada soalan-soalan yang diberikan oleh tertuduh, Alung telah lari menuruni kawasan curam itu seorang diri. Pembelaan ini dibuat bagi menyokong apa yang berlaku sebelum kejadian ini di antara proses mayat Alung ditemui. Mayat Alung ditemui pada sekitar 6 hari bulan Januari tahun 2000. Terdapat beberapa panggilan daripada individu yang tidak dikenali menuntut duit tebusan daripada keluarga Alung. Jadi bermakna dakwaan pembelaan daripada tertuduh selepas Alung melarikan diri, kononnya Alung telah diculik oleh pihak lain dan dia tidak tahu menahu keadaan Alung. Tetapi mahkamah tidak bersetuju dengan pembelaan daripada tertuduh. Katanya, kenapa pada 26 Disember sewaktu tertuduh makan dan berbuka puasa bersama ibu bapa Alung, cerita ini tidak diceritakan. Jadi pada mahkamah, segala pembelaan tertuduh adalah tidak benar dan direka. Malahan mahkamah juga turut mempersoalkan apabila terdapat berita-berita tentang kehilangan Alung, SP13 telah datang menemui tertuduh dan bertanyakan sebenarnya apa yang berlaku pada malam itu dan di mana Alung. Jawab tertuduh, apa-apa, saya yang akan bertanggungjawab. Persoalan yang timbul, mengapa jika sebenarnya tertuduh tidak melakukan apa-apa kepada Alung, itu adalah jawapan yang diberikan. Akhirnya, selepas kes ini diputuskan di Mahkamah Tinggi, kemudian sekali lagi telah dirayu di Mahkamah Tinggi, Mahkamah telah memutuskan bahawa tertuduh telah melakukan pembunuhan terhadap Alung dan dihukum di bawah Seksyen 302 iaitu hukuman mati bagi pembunuhan. Ini adalah salah satu cerita bagaimana rasa cemburu dan kesan daripada kecurangan telah menyebabkan seseorang itu bertindak melampaui batas. Saya berharap video ini dapat memberikan informasi yang penuh berkenaan dengan kedudukan undang-undang. Itu sahaja setakat ini daripada kami. Jangan lupa like, subscribe kepada channel kami.